feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. Kau dah mana? Order dengan bawang kan. Caramelized onion. Wow. Welcome to my channel. Subscribe now. Wow. Strawberry. Tengah-tengah tu dia punya matcha latte. Sedap gila. Try. Dah. Oi, style ni. Style korang boleh try. Dia bukan kopi kan? Teh. Aku malas nak minum kopi sebab nanti saya Memerut. Memerut. Kau akan memerut. Malah aku dalam komiti je. Betul. So, hari ni 16 hari bulan, aku dan juga Ki daripada Rochepang, aku mewakili Bad Ape dan juga Nas. Kita orang dapat jemputan daripada Era untuk buat interview. So, interview ni rakaman, dia bukan live. Let's go. Selamat datang ke Taman Sekoreng. Terima kasih. Nas. Jom. So, sekarang ni kita tengah nak pergi ke konti. Inilah rupa dalam studio Era. Ray akan interview kita. So, kalau macam yang merah tu, kau tengok. Merah tu, itu tengah recording. So, dalam ni banyaklah hall-hall. Aku ingat sebab dulu aku pernah masuk sini. So sekarang ni baru pukul 10, 15 minit sebelum start. So sekarang ni kita punya DJ tengah meeting and diorang tengah set up kamera untuk konten YouTube, Instagram dan juga lain-lain. Ya, yeah, betul. Mereka selalu pecahkan semua konten orang macam tu je. Nas akan bercakap ni. Oi. Cakap bagi pihak respons sekali. Bagi pihak respons sekali. Alamak, banyak pula kamera ni kan, nak ambil gambar korang ni kan. Okay, That's my. kena rapat dengan ni. Okay. Eraverse. Era Music Hit terkini bersama dengan saya Ray Dab Dab. Okay guys, ini ada show yang terbaru yang kita bawakan untuk anda, right? Eraverse. Wow, nama pun gempak babe. Eraverse. Eraverse ni nak bagi tahu dengan korang semua yang ini kita akan mendalami apa itu NFT. Hari ini kita bawakan untuk anda yang ini memang otai-otai NFT yang terawal lah. Alright, yang pertama kita bersama dengan Rochepang. GM, saya Rochepang, kreator daripada pentas. Tak adalah otai tapi masih baru dalam dunia ni. Tapi kita sama-sama lah kembangkan NFT community dalam Malaysia ni. Baik, Rochepang. Okey, dan seterusnya kita bersama dengan J. Hai guys, Assalamualaikum. Saya J daripada Bad Ape NFT. Saya pun bukanlah hotai, masih baru, banyak lagi yang perlu dibelajar. But kita grow together, insyaAllah with this segment banyak kita boleh belajar daripada perkongsian daripada macam-macam kereta. Seterusnya kita bersama dengan Nas. Hai, saya Nazri Nazar. Okay, web and app developer for Bad Ape NFT. Aha. Okay, orang di belakang tabir. Belakang tabir lah. Ya. Penting lah belakang tabir. Betul. Kalau orang belakang tabir tak ada, depan macam mana kan? Betul. Kita sebenarnya kita santai lah borak-borak NFT sikit lah. Sebab apa? Kita nak educate ramai orang yang nak tahu pasal NFT ni. Dan ramai orang nak jadi creator. Boleh tak cuba explainkan NFT? What is NFT stand off dan apa yang ada dekat dalam NFT ni? Rochepang. Ramai yang mungkin tak tahu NFT itu apa. Diorang mungkin akan tengok sekadar art ataupun gambar-gambar haiwan yang kita selama kita tengok on social media. Tapi NFT tu adalah digital asset yang di mana kita boleh buktikan dia punya proof of authenticity tu berdasarkan tiap-tiap unit token ID yang di-storekan atau disimpan di dalam blockchain system. NFT tu stand for Non-fungible token. Yes. Okay. Pemahaman orang adalah untuk aku nak create, aku nak jual. Aku nak create, aku nak jual. Adakah itu saja? J?
Bukan itu sahaja, tapi sebenarnya kalau cakap dengan pasal NFT ni, dia sebenarnya lebih besar daripada itu. Okey, itu berdasarkan apa yang saya tahu. Setakat ni orang boleh jadikan benda tu sebagai macam aset, ada juga orang beli itu sebagai macam untuk support local artist tu juga, ataupun artis creator tersebut. Dan ada juga yang buat sebagai koleksi peribadi, dan ada juga yang buat benda tu sebagai investment long term, ataupun ada juga yang beli disebabkan utilities ataupun apa yang dia dapat daripada memiliki ataupun hold that NFT tersebut. Kalau cakap pasal NFT ni kan, dia akan kecilkan minda dia hanya untuk gambar. Gambar je, ni NFT ni kan. Selain daripada gambar, ada tak macam barang-barang, ada NFT ni jual barang-barang rare tak selain daripada gambar? Macam tu. Depends juga. NFT ni macam register kata tadi, mungkin orang tak tahu dengan apa yang ataupun benda yang diorang tak kena pasti lagi. So macam NFT ni hanyalah komponen dalam Web3. Yang benda yang menyeluruh atau benda yang new technology is Web3. NFT ni hanyalah yang di bawah that small component dalam Web3 lah. So bukan sekadar barang, mungkin akan in the future kita ada, bukan in the future, benda semua dah berlaku dah. Kita ada music, ada fotografi, ticketing system pun ada sekarang. Betul. Orang cakap kalau jual ni dapat bentuk digital je. Boleh ke cashkan benda tu? Macam mana je? Boleh. Boleh kan? Boleh. Mestilah boleh. Kalau tak takkan kita buat kan? Betul. Tapi macam mana tu? Sebenarnya banyak cara. Tapi macam kalau kat kita kat Malaysia ni, cara yang paling mudah, maksudnya kalau macam kita dapat tu dalam bentuk BNB ataupun ETH. Itu adalah cryptocurrency. Sebenarnya banyak lagi cryptocurrency yang lain, tapi yang popularnya adalah ETH. Dan juga kalau kita kat Malaysia ni banyak kita pakai BNB lah kan. Untuk local scene transaction. Yes, betul. So benda tu kita boleh je cashkan dengan cara jual sesama komuniti, ataupun kita juga boleh pakai third party punya servis. Okey, third party punya servis ni banyak sebenarnya, tapi kena cari yang legit lah. Betul. Ada yang satu kat Malaysia yang legit kan. Ya, betul. Tukar kepada USDT ke kan, mana tahu kan. Dan tukar kepada duit Malaysia ke. Seorang creator ni kan, mesti dia mesti jenis yang kena kreatif. Macam Roshpang sendirilah. Apa yang Roshpang keluarkan atau createkan dalam NFT? Nama pun Roachpang. So dia asal dia cockroach, lipas lah. Betul jadi cockroach tu. Yes, betul jadi Roachpang tu. Sebab kreatif tu betul. Sebab sebelum saya start buat projek saya kecilkan market, saya tengok apa yang ada, apa yang tak ada sampai sekarang. And Alhamdulillah saya dapat jumpa satu niche yang saya rasa boleh pergi, which lipas, yang kita boleh tengok tak ramai lagi orang buat, and masih tak ada lagi orang buat NFT project berbentuk lipas. So saya dapat the advantage. Background awak sebenarnya apa? Awak seorang pelukis ke dulu atau macam mana? Saya background dalam grafik dan visual juga kan. So macam benda ni macam dalam diri saya jugalah, untuk attack nak bawa branding tu ke mana semua. I see. Macam je, background je? Independent creator lah. Saya banyak buat video dalam YouTube. And then saya juga minat melukis. Memang pada kecil memang minat melukis, tapi just sekadar melukis. And then bila tibanya NFT punya zaman ni, alhamdulillah benda tu boleh kembangkan menjadi NFT dan jadi aset dalam bentuk NFT. Okey. Background Nas sebenarnya, Nas. Okey, background saya memang daripada dulu memang in programming. Cerita pasal ni, Jake invite saya sebab dia tahu kebolehan saya dekat programming ni. Kadang-kadang macam Nas ni dia developers atau dia coding punya person, tapi dia tak boleh nak create. Dia tak boleh nak buat design. So salah satu cara untuk dia masuk dalam dunia NFT is bercollaboration dengan projek NFT. So pelbagai cara boleh untuk masuk dalam dunia NFT ni. Okey, faham. So jadi macam Jay sendiri, kenapa terfikir untuk buat gambar sekarang ni? Jay memang popular dengan gambar beruk tu kan. Benda tu, ilham tu datang secara tak sengaja. Sebab actually Bed Ape tu sendiri, beruk tu saya dah lukis pada tahun 2016. Oh, lama dah? Lama dah. Disember 2016. Time tu pun zaman NFT belum ada lagi. Dan saya buat tu pun bukan sebab NFT, tapi sebab saya minat melukis. And then secara tak sengaja saya buat benda tu. Dan ada lagi beberapa kepala rahan, tapi cuma beruk tu yang paling saya rasa macam cantik. Bila sampai zaman NFT ni, saya pun try buka-buka balik file lama kan, apa yang ada. So jadi daripada situlah boleh ketengahkan bakat tu lah. Yes. Daripada tersimpan dia kan. Betul. Awak pun juga tadi macam kena buka file-file lama kan. Satu lagi, dia punya value dalam art tu sendiri. Dia punya origin is daripada tahun 2016. Okey, cakap pasal art tu sendiri kan. Hasil daripada penilaian tu adalah daripada orang yang collect, orang yang membeli tu sendiri gambar tu kan. Betul. Apa yang
apa korang punya rahsia? Atau cakap rahsia ni memang kau tak nak cerita lah. Value. Value korang, apa yang korang nak tunjukkan, nak sampaikan kepada kolektor untuk okay, kau kena beli gambar aku ni sebab gambar aku ni ada sekian. Memang gempak macam tu. So macam mana tu Respang? Saya cakap sikit je Boleh. dia tak semestinya value tu the project owner yang tentukan, ataupun project tu kena tentukan. Macam kalau kita terlampau nak provekan yang that certain project tu is good enough, terlampau macam meyakinkan sangat. Betul. So macam orang selalu cakap, ataupun pakar-pakar cakap, ataupun macam saya sebut nama macam Gary Vee cakap, the market tu yang akan decide the value of the project. Okay. So macam bila the market atau the community to decide, that's when your job ataupun the project founder tu tak payah nak buat banyak kerja sangat lah, sebab dia punya value dah ada, market yang tentukan. Back by value, saya rasa dia boleh cakap banyak sikit pasal tu kot. Okay Ji, macam mana kita nak orang follow kita punya lukisan ni? Contoh, takkan saya boleh lukis sekarang aku nak terus up kan, mesti ada macam penceritaan sebaliknya kan. J punya style macam mana? Macam saya punya style dulu, saya bercerita berdasarkan apa yang saya lalui dalam projek Bad Ape. Masa mula-mula dulu kita orang buat 10,000. Tapi untuk drop 10,000 tu dalam masa yang singkat agak sukar. Knowledge tak berapa tahu sangat kan. Cumanya apa yang kita orang cuba buat is just buat and kita belajar all the way. Banyak benda yang kita orang belajar. So daripada situ kita orang pecahkan daripada 10,000 koleksi tadi kepada 10 fasa. Jadi maksudnya fasa 1, fasa 2, fasa 3 dan sekali drop berapa banyak? 1,000. So sekarang ni kita orang baru di fasa 2. Time fasa 1 hari tu pun 1,000 pertama memang banyak yang tak terjual, lebih kurang dalam 700 tak terjual. So ada jual 300 je. Daripada situ kita orang try improvekan dari segi marketing apa semua, kelebihan apa yang orang dapat bila beli Bad Ape kan dan sebagainya. Daripada situ juga community grow, slow grow sampai kelas sekarang memang Bad Ape sold out. Every time kita drop and sold out, Alhamdulillah. Thank you semua yang support lah. So daripada situ saya nampak sebenarnya nilai sesuatu projek tu community tu sendiri di belakang tu. Community tu penting lah, community yang menaikkan value tu sendiri. Dan juga maksudnya admin punya team ni, creator pun memainkan peranan yang lain. Maksudnya menyediakan utilities ataupun give back to the community kan. Macam malam nanti kita orang pun ada buat macam pertandingan. So daripada hasil jualan tu pun kita orang selalu balik kepada community dengan hadiah, tapi dengan cara macam fun lah. Maksudnya ada pertandingan ni dan sebagainya. Jadi hadiah tu adalah daripada community tu sendiri, give back to the community. So benda tu kita mengeratkan creator dan juga community. Okay, faham. What you give, you get back lah. Yeah, betul. Macam saya, collector, alright. Apa yang perlu kolektor ni buat bila dah beli, bila dah simpan kan? Apa yang seorang holder ni perlu buat? Untuk adakah dia perlu jual balik ke kan? Biasa kan dia macam trade macam dia depends on the holder itself, sama ada dia beli tu untuk purpose untuk see how big the project pergi ataupun untuk betul-betul untuk macam dalam terms NFT sendiri macam dia pernah dengar diamond hands. So macam ada yang betul-betul beli just untuk support project tu, untuk tengok how far the project tu boleh go, sebab it's all about investment. Kita holder invest dalam project kita and kita show progress. So kalau kita treat project founder treat project dia macam tu, mungkin akan ramai lagi holders yang akan invest dalam punya project dia. Sebagai collectors pula, apa yang dia perlu buat kalau dia whole value tu naik, dia boleh jual ataupun kita dalam NFT ni kita ada banyak player. Ada yang Degen, maksudnya Degen ni yang nak jual for quick money. So padahal dia boleh hold that project for long run untuk lagi banyakkan value. So for collectors it depends on personal point of view juga. Apa yang dia orang nak lah sebenarnya. Adakah dia orang nak beli untuk simpan ataupun dia orang beli untuk trip balik. Setengah yang dia collect akan dapat physical. So mana yang suka that frame-frame yang artistik banyak-banyak dekat rumah, mungkin dia orang akan tend to support more to fine art artist. Betul kan. Kadang-kadang dia orang beli pun sebab memang dia orang minat. Macam contoh adik saya lah. Adik saya memang kolektor Joker. So siapa-siapa saja yang buat Joker memang dia akan hilang. Dia akan beli. Kalau tengok dalam galeri dia, Joker belah sini kan. Ni belah sini semua kan. Tengok dalam galeri dia. So saya belajar pun daripada dia juga kan, NFT ni. Alright, untuk seorang yang baru nak buka account, kat mana nak pergi sebenarnya ni? Boleh tak korang terangkan dekat semua yang dengar ni sekarang ni? Macam biasa, bila kita nak belajar benda yang baru, at least kita kena tahu the basic atau the ground.
So macam kalau kita buka Waze pun kita akan type tempat kita nak pergi. So kalau kita nak masuk dalam dunia NFT ni, at least kita ada effort sikit lah nak tengok bahasa apa yang mereka guna, perkataan-perkataan tu, atau paling senang sekarang YouTube lah, kita boleh tengok segala jenis video dalam segala jenis bahasa. Itu untuk permulaan. Lepas tu barulah kita go deeper into creating wallet dan segalanya. So kalau dah ada that ground knowledge atau permulaan, baru diorang akan tahu lebih lanjut tentang NFT. Selalu bagi tahu semua orang, kalau nak belajar tu, tahu dulu apa yang nak belajar. Bukan kita nak belajar semua benda. Memang takkan boleh nak belajar semua benda, tapi bila kita tahu mana kita nak belajar, at least kita dapat capture apa yang kita nak belajar dulu. Ya, betul. J, terangkan J punya konsep semualah kepada pendengar kita yang sekarang mendengar. Kat mana nak follow korang, apa yang korang ada, semua kau terang kat semua orang. Terima kasih, Ray. Okay. Sama-sama je. Bed Ape, macam sekarang ni kita orang adalah pada fasa kedua, dan pada bulan 4 akan masuk fasa ketiga. Every fasa kita orang akan drop sebanyak 1000 NFT. Dan kita orang akan complete kita orang punya drop 10 fasa adalah pada Jun 2023. Perjalanan tu masih panjang, banyak lagi yang perlu dibelajar, but we still work in progress. Dan all the way tu banyak lagi lah kita orang punya selingan projek. Bukan projek, kalau projek dia projek. Sembuh. Selingan projek. So dari segi merchandise dan juga dari segi game developer, gallery. But apa-apa pun memang kita orang akan sentiasa update dekat dalam kita orang punya community Discord dan juga kat Twitter. And macam if you all nak cari information berkenaan dengan Bed Ape lebih banyak lagi, just pergi ke website kita orang, bedape.io. So dekat situ semua segala information kita orang ada letak di situ lah. And macam nak spell tu? bedape.io. Okay. Bedape.io. Yeah. And dalam tu juga korang boleh nampak NFT kolaborasi. Yang pertama sekali saya kolaborasi adalah bersama Roshpang. So kolaborasi dengan Roshpang. Kepala lipas. Mana punya? Yang tu jual berapa dia? Yang tu jual berapa? Dua BNB. So bagi saya itu adalah first collaboration. Saya pun tak tahu macam mana time tu, tak kenal pun Roshpang pun tak kenal saya, tapi disebabkan community kan, dia pun, kalau kita tahu banyak, Roshpang ni pun memang banyak support artis-artis yang baru nak keluar NFT. Dia memang support. Betul. Dia banyak. So kolaborasi tu bagi saya memang salah satu movement antara movement pencetus bermula Bed Ape punya movement. And then daripada situ ramailah kita orang collaborate dengan beberapa artis lain. So sampailah ke sekarang, and itu je lah. Kalau artis sendiri, bukan artis yang lukis-lukis tu, artis menyanyi ke pelakon ke apa, ada tak collab? For now kita tak ada lagi, but in future cantik ada. Saya orang pertama ni. Tapi ada artis yang dah beli Bed Ape. Betul. Come on lah, nak tunjuk mana cerita. Projek terbaru ke apa-apa saja. Macam nak tahu lebih terkini lah. Kita baru launch official social media filter kita orang on IG, Roshpang NFT, boleh cari dekat. Aku dah cakap dengan kau kan, dah lama dah suruh kau buat IG semua kan. Yes, nasib baik dah ada. Okay, so lepas tu banyak movement kita orang dekat Twitter. Macam Roshpang more to community centric punya project. So segala movement akan in one platform. Tapi untuk holder semua kita fokus on Discord lah. Macam Bed Ape punya Discord kencang. Dekat situ kita boleh tengok orang nak kejar whitelist untuk beli Bed Ape awal-awal dan sampai level 53. So macam Bed Ape dah siap semua website. Macam Roshpang still progress on website sebab kita show all our progress in Twitter. Faham. Memang pergerakan ramai pergerakan creator NFT ni semua luar, termasuk world semua on Twitter. Semua dekat Twitter lah. Kita kena ingat Instagram kita pun kuat juga ni kat sini. Betul. Dan sekarang ni baru pula TikTok pula lagi kan. Macam semalam baru siapa ni owner Facebook baru announce yang Instagram yang official akan implement NFT. Nampak tak? Betul. Bed Ape sendiri pun memang kita orang apply benda tu daripada awal. Maksudnya kita orang try something secara overall. Maksudnya menyeluruh. Sebab kebanyakannya sebelum ni apa yang saya nampak, kita banyak fokus on Twitter. Tapi why not kita go for all? Sebab ada juga orang yang tak tengok Twitter, dia tengok Facebook je. Ada orang yang tengok Instagram tak layan pun Twitter dan juga Facebook kan. So jadi bila kita masuk semua medium, orang lebih
tahulah projek kita. So Bila benda kami tu collect good lah. bila kami collect data, kebanyakan yang macam notable buyer ni ataupun macam orang-orang yang collect banyak-banyak ni datang bukan daripada Twitter, tapi kebanyakan daripada Instagram. Betul, betul. Betul. Itu yang saya tekankan sangat. Sebab apa tau? Sebab saya pengguna tegar untuk Instagram. Betul. Twitter sometimes. Tapi sekarang ni dah banyak Twitter dah juga. Website tu semua tu kita boleh Additional jual dekat, info, info lah kan. Ya, tapi daily usage mungkin Instagram Instagram lah daily usage. Nampaknya memang orang dah start, dah build up, dah masuk ke dalam Instagram. Bagus, that was good pergerakan lah. So untuk Bad Ape sendiri lah, target Bad Ape dalam NFT ni. Target kita orang sebenarnya, jujurnya saya dulu masa mula-mula memang macam just nak jual art sahaja. Okay, just kita nak buat NFT, jual. Saya minat melukis, kita lukis, jual kan. Tapi bila kita go to for mass collection, jadi benda tu akan lebih ramai orang yang memiliki. So bila ramai yang memiliki, maksudnya ramai holder lah. Daripada situ kita orang bertukar arah, maksudnya daripada just jual, kita orang pergi ke satu visi yang lebih besar, iaitu ke Metaverse. Okay, Metaverse. Itu kita orang punya ultimate goal lah. But maybe we don't know what happen next year. Maybe ada lebih besar daripada Metaverse kan. Teknologi baru orang jumpa. So kita akan follow with the flow. But for now, ultimate goal kita adalah go to Metaverse. Build Metaverse. Macam Roachpang, macam awal-awal Misi dan vision lah. Misi dan vision. Macam awal saya dah, kenapa antara sebab saya pilih Roachpang, sebab people tend to ingat benda yang traumatik daripada benda yang baik lah. So macam kita seluruh, siapa-siapa lah manusia luar negara ke kat Malaysia ke, mesti ada pengalaman yang tak baik dengan lipas. Betul. Sebab itu antara the first capture lah, yang brand yang saya nak capture. So Roachpang, the end game akan jadi more to brand ataupun movement yang semua orang must have. Tapi dia punya back with the values ataupun the kekuatan of the brand and the value of the project. Okey, faham. Kalau kita tengok kat sini, NFT punya pentas I.O lah. Kita cerita pentas I.O lah, yang local scene-nya makin lama makin berkembang. Alright. So selain daripada gambar, kemungkinan muzik pun boleh masuk juga. Kemungkinan ada benda-benda lain lagi. Sebab ramai orang tanya saya, kena ada lukisan je ke? Macam view-view gambar, macam pergi ambil luar negara, pergi ambil semua, tak boleh ke? Apa saja yang kau rasa macam value untuk kau dan untuk nak share dengan orang, kau letak je kan. Betul. Dekat pentas I.O. Kan, InsyaAllah ada peminat-peminat diorang yang tersendiri, yang suka follow yang view saja. Ada yang suka melukis, ada suka gambar beruk, ada suka gambar lipas, ada yang gambar kucing. Macam betul Ari, macam pentas atau NFT ni masih meluas, masih tak ada the perfect formula of it lagi. Semua masih mencari. So bila pentas baru since last year bulan 7, bulan 8 macam tu, sama juga creators. Macam saya sendiri daripada bulan 8 macam tu, bila saya nampak progress pentas dan juga all the community lah, daripada gambar-gambar haiwan, gambar-gambar tengkorak saja yang awal-awal dulu mungkin tak banyak on gambar fotografi dengan culture punya heritage. Tapi bila benda ni dah mengembang, makin lama makin ramai orang masuk, dah ada gambar, fine art lagi banyak, dah ada music itself, fotografi pun dah dapat tempat dengan value yang tinggi di dalam komuniti. Betul. Terjual 1 BNB, 2 BNB, 3 BNB. Nas, Farhan je depan kan. Belakang kita lupa pula kan. Betul. Tak lupa Nas, jangan risau Nas. Walaupun kau cakap kau nak duduk luar studio, kau duduk sini diam-diam. Okey, sekarang makin lama komuniti kami makin besar. Then kita punya back end server semua nak kena secure lah, nak kena laju, nak kena nak tampung traffic yang ramai tu. That's why kerja saya lah yang untuk bagi smooth segala benda projek Bad Ape ni. Nak nampakkan kelainan tu awak main kerja juga kan sebenarnya. Nampak kelainan dan nak menyenangkan holder-holder kami. Okey, macam dia beli satu karakter di pentas, kita akan implement dalam kita punya world. Bad Ape Metaverse tu. So maknanya dia whole karakter tu, dia boleh main karakter tu dalam platform. Nak kena J sendiri yang ni leak benda tu. Kita orang J sendiri yang perlu bagi tahu benda tu. Orang cakap pasal Metaverse lah. Okey, NFT ni gambar apa semualah kan. Apa yang akan dilakukan? Kalau cakap Metaverse, macam J cakap tadi, aku nak start buat Metaverse nanti. Konsep macam mana tu J? Untuk Bad Ape sendiri memang kita orang akan ada pergi kepada play to earn, dan ada juga lain-lain. Masih lagi simpan. Benda tu sebenarnya bukan bidang kita orang, dunia baru bagi kita orang. So apa yang Bad Ape cuba lakukan,
that one is ultimate goal, and kita orang sekarang ni fokus kepada jual NFT dulu. Habis 10,000 ni adalah pada Jun 2023. Oh tu memang target lah. Dan kalau boleh tengok pun dekat kita orang punya website bedape.io tu memang kita orang ada roadmap. Start daripada Julai baru kita orang akan start develop untuk Metaverse. So itu progress dia tak tahu berapa lama. But kita punya preparation kita orang dah buat daripada sekarang, maksudnya take the information, get the contact, siapa yang boleh buat macam ni, siapa yang ni kan. All the way setahun lebih lagi insya-Allah lah kita orang akan buat preparation lebih. Nas ni kerja dah agak sukar jugalah sebenarnya Nas. Sebab nak kena build up benda tu Nas. Betul. Orang boleh lontarkan idea je. Betul. Execute lah. Sebab kadang-kadang kalau macam ada orang-orang luar yang attack website, attack wallet holders pun boleh jadi. Ini adalah satu soalan yang saya dapat juga. Selamat ke kalau saya simpan duit dekat Metaverse tu? Bukan Metaverse. Dia Metamask. Selamat ni dia terpulang enggak lah. Sebelum ada NFT ke, sebelum ada kripto punya duit ni pun orang masih kena scam. So macam dalam NFT atau kripto kita selalu dengar orang sebut DIO ataupun do your own research. Kebanyakan orang yang kena scam ni mungkin dia klik website ataupun link-link yang hampir sama. Phishing website orang panggil hampir sama, tapi sebenarnya bukan website asal. Bila kita dah masuk dalam dunia NFT atau kripto, nak tak nak ataupun dengan secara tak sedarnya kita akan belajar atau walk through the security juga. Part of the process juga. Pisang weh kan. Kalau kena scam tu kan. Kalau kita dah simpan semua kita punya kripto dalam tu kan. Ada je cerita macam ni, bukan tak ada kan. Ada. Bukan NFT saja, kripto saja pun lah. Sebelum NFT pun kripto punya wallet pun banyak yang kena juga. Itu yang orang tanya dengan kita orang kan. Selamat ke benda ni kan. Kalau kau dah jual beli tu, transaction tu sampai ke direct dekat creator kan. Kita bagi nanti takut benda ni wayang je kan. Kan so macam benda-benda macam tu kerisauan kepada pengguna-pengguna baru nanti insya-Allah. Dan ni ada yang rate atau nasi. So alhamdulillah kita orang baru je settle buat rakaman. Satu pengalaman baru bagi aku. Dia agak nervous, tapi bila fikir balik tak ada orang pun kan, kita orang berempat je. Tapi dia punya nervous tu kau rasa macam kau cakap dengan satu Malaysia tau. Sebenarnya mindset je sebenarnya. So apa yang kita orang cuba, aku sendiri cuba ubah nervous tu adalah aku anggap aku lepak mamak lah. Sembang berempat macam mana percakapan tu kan. So benda-benda macam tu lah. Tapi macam Ki dah biasa. Macam Nas satu Nas memang introvert. Tapi at least satu pengalaman Tapi baru. benda baru je. Kau berjaya dah cakap. Betul. Terima kasih je. Betul. Kau unlock something. Betul. Sooner later nanti tahu lah belajar. Kau dapat Liput. So sekejap lagi kita orang akan ambil gambar, and lepas tu baru balik lah. Hira, my friend hits mix Betul. like Zayn. Ini terbaru. Aku suka dengan jazz. Masa kecil tu. Jazz ada, Opus ada. Banyak lah. Kedai korang boleh download dekat ni lah, Era.je lah. Dekat shop. Cuma dalam community, aku kat Era nanti aku kena buat something lah untuk all the community yang ada dekat pentas IO tu semua. Maksud aku, diorang akan welcome kau gila. Sebab siapa yang tahu lah kau yang paling awal kan dalam cerita lah, dia tu lah. Naik dia tu. Cak, nanti jumpa lagi, nanti lepak. Bye. Bye guys. Good experience.